Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada tengah hari ini dalam durus Ramadan ataupun tazkirah zuhur dalam bulan Ramadan ni. Dan insya-Allah untuk perkongsian pada tengah hari ini, saya akan berkongsi daripada Mukhtasar Syu'abul Iman oleh Al-Imam Al-Qazwini, ataupun ringkasan kepada kitab Syu'abul Iman oleh Al-Imam Al-Qazwini rahimahullahu ta'ala, yang telah meringkaskan daripada kitab yang besar, iaitu kitab Jami' Syu'abul Iman oleh Imam Al-Baihaqi, ataupun dikenali dengan nama bahasa Melayunya 77 cabang iman. Jadi sepanjang bulan Ramadan ni, di mana-mana tempat pun kalau saya menyampaikan durus Ramadan ni, memang saya akan guna risalah ni lah. Bukan hanya di sini, di mana-mana. Sebab sebulan bulan Ramadan ni dengan 77 cabang iman tu, kita boleh ambil separuh dah, lebih kurang. Paling kurangnya lah. Okay. Jadi untuk risalah Mukhtasar Syu'abul Iman ini, Al-Imam Al-Qazwini dia telah mengambil inspirasi daripada Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi tulis satu kitab yang menerangkan cabang iman yang banyak. Sebab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bagaimana Nabi menceritakan pada kita iman itu ada banyak cabang. Al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 70 cabang ataupun 60 cabang. Yang paling tinggi ialah la ilaha illallah, dan yang paling rendah ialah mengalihkan sesuatu yang menyakiti orang di jalanan. Itu antara cabang-cabang iman yang disebutkan dalam hadis secara ringkas. Dan kita sebagai Muslim, kita tahu dalam rukun iman itu terhimpun 6 perkara. Bermula daripada beriman kepada Allah sampailah kepada beriman kepada qada dan qadar yang baik ataupun yang buruk yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala dalam hidup kita. Itu ialah pengetahuan umum. Tapi sebenarnya pembahagian iman itu lebih banyak. Dan kita pun tahu dalam Al-Quran, bila mana seruan-seruan kebaikan, seruan-seruan suruhan dan larangan yang khusus kepada orang Islam akan diseru dengan ya ayyuhallazina amanu. Hatta ibadah puasa yang kita lakukan ni pun, bila mana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ialah ayat yang kita selalu dengar bila mana kita nak tahu tentang perintah berpuasa di bulan Ramadan. Tapi poinnya ialah ya ayyuhallazina amanu. Dalam Al-Quran, kalau kita tengok seruan ya ayyuhallazina amanu ni, terdapat lebih kurang 89 seruan.
seruan-seruan yang berbentuk dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, setiap kali kami mendengar ayat-ayat yang turun kepada Rasulullah yang ada seruan ya ayyuhallazina amanu ini, maka kami menyiapkan diri untuk menerima suruhan yang terdapat padanya atau larangan yang terdapat padanya. Cuma poinnya ialah seruan itu ialah seruan kepada orang beriman. Sebab apa? Sebab satu-satu suruhan dan satu-satu arahan ataupun tegahan, ianya boleh dilakukan oleh orang yang ada iman. Bagi orang yang tidak ada iman, dia tak akan boleh melakukan suruhan yang terdapat dalam ayat tu ataupun meninggalkan larangan yang terdapat dalam ayat tu. Jadi antara benda yang penting dalam kehidupan kita ialah adanya iman yang tersemat dalam jantung kita, semua Muslim. Sebab tu kalau kita baca dalam surah Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. Allah Ta'ala sebut tentang kepentingan masa dan kerugian manusia dalam mengurus takbir masa. Kita selalu dengar surah ini, dan surah ni antara surah-surah yang pendek dalam Al-Quran. Wal 'asr, demi masa. Walaupun sebahagian para ulama sebut wal 'asr itu dengan maksud demi waktu asar. Dia bahagian pada masa jugalah. Sebab waktu asar pada waktu itu dan pada zaman itu ialah waktu orang selesai menguruskan segala urusan perniagaan dia orang, khususnya musyrikin Mekah. Orang dah habis berniaga ni ialah waktu petang. Tutup kedai, buka laci, tengok berapa untung, melalaikan dia sehingga dia bilang benda tu dan dia buang masa situ banyak. Dan bukan hanya zaman dulu, zaman sekarang ni pun orang habis kerja petang. Petang tu lah orang nak pergi cari juadah kalau bulan Ramadan ni. Menyebabkan kalau tengok pada waktu tu kita drag masa banyak. Tuhan sebut wal 'asr, demi waktu asar, ataupun nak pakai pandangan kata demi waktu pun boleh lah. Innal insana lafi khusr, manusia jelas berada dalam kerugian, illa pengecualian alladzina amanu, disebut tentang iman, wa amilus salihat, dan orang yang mengamalkan amal saleh. Jadi melalui risalah Mukhtasar Syu'abul Iman oleh Imam Al-Qazwini ini, dia meletakkan beberapa tempat dan beberapa benda yang kita tak tahu, rupanya ia bahagian daripada iman. Salah satunya ialah at-taharah, bersuci. Bersuci, membersihkan sesuatu daripada tubuh badan, daripada pakaian dan tempat, itu bahagian pada iman. Tapi saya tak berniat untuk syarah yang tu, saya nak ambil yang lain. Yang tu kita simpan akan datang. Cuma nak katanya kadang-kadang kita tak perasan, itu ialah bahagian daripada keimanan. Cabang iman yang akan disentuh pada hari ini ialah cabang iman yang ke-17 yang dihimpunkan oleh Al-Imam Al-Qazwini, iaitu menuntut ilmu. Menuntut ilmu, ianya ialah salah satu daripada cabang iman yang besar. Sebabnya banyak ayat menceritakan tentang kelebihan ilmu, dan banyak ayat dalam Al-Quran juga menceritakan tentang perbandingan orang yang ada dengan tak ada ilmu. Salah satunya ialah dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9. Allah Ta'ala sebut hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Satu persoalan yang Tuhan lontarkan kepada semua orang yang baca ayat ni. Hal yastawil ladzi, adakah sama kedudukan orang yang tahu dengan orang yang tak tahu? Orang belajar tafsir dia akan tahu ini ialah istifham inkari. Satu bentuk soalan Tuhan lontarkan kepada kita, bukan minta jawab. Tak minta jawab, minta fikir je. Sebab tu kalau jawab, dia tak faham maksud daripada persoalan ini. Tuhan tanya, sama ke orang yang tahu dengan orang tak tahu? Benda ni, permasalahan ini boleh difahami oleh semua lapisan umur, daripada budak yang mumayyiz sampailah orang yang dah tua renta pun tahu. Apa beza orang tahu dengan orang tak tahu? Beza banyak, sangat banyak beza dia. Kemudian Tuhan tutup ayat 9 surah Az-Zumar dengan dia mengatakan innama yatadhakkaru ulul albab, sesungguhnya yang boleh berfikir
yang boleh membuat analisis terhadap isu ini ialah ulul albab. Ulul albab ni ialah satu golongan yang Tuhan banyak sebut dalam Al-Quran, menunjukkan kepada golongan yang berinteraksi dengan baik dengan Quran. Bila mana dia baca Quran, dia dapat matlamat utama Quran. Itu ulul albab. Sebab tu dia satu label yang besar kepada golongan yang mendapat manfaat pada Quran. Banyak ayat sebut wa ma yatadzakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang dapat peringatan melainkan ulul albab. Apa maksud ulul albab? Ulul albab bermaksud pemilik kepada jantung hati yang baik. Sebab ulu bermakna sahib, albab bermaksud lub. Lub ni dalam bahasa Melayu kita terjemah dengan degupan jantung yang baik ataupun memiliki jantung yang baik. Sebab satu orang tu dia normal, hati sanubari dia bila mana dia berinteraksi dengan Al-Quran. Sebab di sana ada sebahagian golongan bila mana dibacakan ayat Al-Quran bertambah keingkaran terhadap ayat Quran kerana tiada iman padanya. Dan di sana ada sebahagian orang dibacakan Al-Quran dia muqtasid. Muqtasid ni maksudnya dia 50-50. Dia boleh terima, tak boleh terima sama banyak. Dan ada orang yang sabiqum bil khairat, orang yang bersegera dengan kebaikan, dapat daripada Quran terus dia segera kepada kebaikan. Jadi Tuhan sebut Al-Quran ini kamu boleh perasan mukjizat dia, kamu boleh perasan hebat dia dengan mula mengkajinya, mula membacanya, mula meneroka isi dalamnya. Sebab tu para ulama kategorikan mukjizat Al-Quran ini sebagai mukjizat maknawi. Kita tak akan perasan dia mukjizat sehingga kita memulakan kajian padanya. Kalau kita tengok je Quran, kita hanya nampak cantik cetakan Quran ni. Kita hanya nampak elok betul khat yang ditulis untuk tulis ayat Quran ni. Tu je lah yang kita nampak. Ataupun orang bacakan pada kita Quran, kita hanya dengar bacaan. Baca tu pun kerana sedap suara dia. Kalau orang yang baca tak sedap, kita tak nampak keindahan Quran. Sedangkan Quran itu hebat walaupun dibaca oleh orang yang ada suara elok ataupun orang yang ada suara tak elok. Dua-duanya hebat. Tapi dia perlukan kepada pemerhatian, penyelidikan. Sebab tu wahyu pertama turun kepada Nabi Muhammad dalam bulan Ramadan juga, Iqra. Iqra dengan makna istiqra, iaitu penyelidikan dan buat, tengok, gali. Selain daripada tu, Al-Imam Al-Qazwini memasukkan beberapa lagi dalil tentang menuntut ilmu bahagian daripada cabang iman. Antaranya ialah dalil yang kita selalu dengar bila mana nak cerita tentang ilmu, dia akan melahirkan satu sifat kepada orang yang memiliki ilmu, dan inilah sifat kemuncak kepada orang yang ada ilmu, iaitu takut. Surah Fatir ayat 28 Allah Ta'ala sebut innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Ta'ala itu ialah daripada kalangan orang yang berilmu. Kalau dia berilmu tapi dia tak takut pada Allah Ta'ala, dia berilmu dan dia yang melanggar arahan Tuhan, dia yang meremehkan arahan Tuhan, dia yang melakukan pengubah suaian daripada arahan Tuhan, dia orang yang berpengetahuan, belum berilmu. Sebab Tuhan menyebut al-ulama. Ini ialah sifat alim, iaitu orang yang berilmu dan masuk ke dalam jiwa dia ilmu itu. Selain pada tu, kalau kita tengok dalam surah Al-Mujadalah, Allah Ta'ala sebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilma darajat. Allah Ta'ala meninggikan kalangan orang yang beriman di kalangan kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan yang banyak darjat dia. Perkataan yarfa'u tu datang dalam bentuk berterusan, fa'il mudhari'. Maknanya satu perkataan yang menunjukkan perbuatan yang berterusan. Peningkatan darjat tu akan berlaku sampai hari kiamat pun. Jadi inilah sebahagian daripada dalil-dalil yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qazwini untuk menerangkan satu daripada cabang iman itu ialah rasa nak menuntut ilmu dan rasa tak selesa kalau kita tak tahu banyak benda. Kalau kita berpada dan kita selesa dengan kapasiti ilmu yang sedikit, itu petanda ada problem pada keimanan. Kita tak boleh ada rasa selesa. Tak boleh kita stop setakat pandai je baca Quran, habis itu je kerja kita. No. Ada lagi tanggungjawab yang seterusnya, kena faham isinya. Ada lagi tanggungjawab yang seterusnya, kena tadabbur isinya. Ada lagi tanggungjawab seterusnya, iaitu mengamalkan dan menyampaikan pada orang. Maknanya dia tak akan berhenti. Ini ialah bentuk-bentuk keimanan. Sebab tu
para ulama menyebutkan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'at, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan al-ma'asi, kemaksiatan. Maksiat yang dibuat akan menyebabkan kita rasa lekeh dalam menuntut ilmu, ataupun menghilangkan rasa manis dalam menuntut ilmu, tawar kita, tak semangat. Tapi kalau kita melakukan proses menuntut ilmu itu dengan mencari dan yakin terhadap imannya kita terhadap menuntut ilmu itu, maka proses menuntut ilmu itu akan mengangkat darjat orang tu, akan membuka upgrade diri sedikit demi sedikit. Dalam masa yang sama, dia akan memotong dan dia akan kerat orang tu untuk buat benda sia-sia. Bila mana dia sibuk dengan ilmu, dia tak akan sibuk dengan masalah orang. Dia tak akan sibuk dengan isu-isu lain. Dia tak akan sibuk dengan benda yang tak penting pada diri dia, melainkan dia tahu ilmu ini ada matlamat dia, ilmu ini ada kemuncak dia. Selain daripada tu, penulis rahimahullahu ta'ala meletakkan juga beberapa dalil daripada hadis untuk menyokong cabang iman yang ke-17 ini, iaitu menuntut ilmu. Antaranya ialah dalil yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim daripada sahabat bernama Abu Hurairah, yang mana hadis tu berbunyi, panjang sikit. Hadis ni akan menjadi huraian terakhir kita, sebab kita punya tazkirah Ramadan ni ringkas je. Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min qurabil yaumil qiyamah. Dalam hadis riwayat daripada Abu Hurairah ni, Nabi kata, sesiapa yang melepaskan satu kesukaran yang terkena pada satu orang mukmin, Allah Ta'ala akan lepaskan kesukaran dia di akhirat nanti. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Sesiapa yang mudahkan urusan orang yang susah, Allah Ta'ala mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Umum kita tahu. Tapi dengan umum itu kadang-kadang kita sempitkan. Memudahkan urusan ni maksud dia apa? Memudahkan urusan ni maksudnya tolong orang yang susah, orang yang tak cukup makan. Biasa kita nampak orang susah macam tu. Orang yang tak faham satu benda, kita fahamkan dia. Termasuk daripada mengeluarkan orang daripada kesusahan ialah sedarkan dia apa yang dia buat tu salah, walaupun dia sedang seronok melakukan benda salah itu. Itu bahagian daripada melepaskan orang. Man naffasa an mu'min. Sebab kadang-kadang sebahagian orang dia tak tahu apa yang dia buat tu salah. Dan lebih teruk lagi, dengan sebab selalu berada dalam kesalahan, dia seronok dalam kesalahan, waktu dia nak keluar daripada kebiasaan melakukan kesalahan tu, dia akan ambil masa. Dan mungkin dia tak akan menghargai orang yang cuba membetulkannya. Sebab apa? Sebab Tuhan kata, Nabi kata dalam hadis ni, Tuhan akan mudahkan urusannya di akhirat. Kita tak akan dapat kemudahan di akhirat dengan cara mudah-mudah saja. Sebab tu orang kita ni dia ada satu style pemikiran, nak dapat pahala ni dengan amalan yang mudah-mudah. Ya, memang boleh pun. Tapi antara benda yang kita kena tahu, semakin payah kita menghadapi ragam manusia, maka semakin senanglah urusan di akhirat, kerana kita telah menyediakan diri untuk menghadapi kepayahan di sini. Dia punya kaedah memang macam tu, di mana-mana pun. Semakin payah ujian yang dihadapi waktu permulaan, maka dia akan senang waktu pengakhiran. Semakin banyak ujian yang dihadapi di sini, maka dia akan melepaskan kita banyak halangan di sana. Kaedahnya seperti itu. Tidak akan ada kemasukan orang ke dalam syurga dengan cara yang mudah dan santai. Tak ada. Itu pemikiran yang kita kena faham. Okay. Kemudian dalam hadis tu Nabi sebut, "Waman satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Siapa-siapa yang tutup aib satu orang di dunia, maka Allah Taala akan tutup keaibannya, kekurangannya di akhirat. Kemudian Nabi sambung lagi hadis tu dengan Nabi kata, "Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa-siapa yang melalui jalan untuk menuntut ilmu, Tuhan akan mudahkan jalannya ke syurga. Saya nak sebut satu-satu perkataan yang Nabi gunakan untuk menunjukkan menuntut ilmu ni jalan ke syurga. Menuntut ilmu yang macam mana? Adakah kita faham menuntut ilmu tu galah beg, dalam beg tu ada buku-buku untuk kita catat, ataupun buku-buku yang merupakan bahagian daripada pelajaran yang akan kita belajar? Salah satu.
Tidaklah itu saja ultimate cara untuk belajar. Satu-satu je, bukan. Nabi guna perkataan man salaka. Salaka dalam bahasa Arab maksudnya perbuatan mendaki. Mendaki ni dia letih. Dia bukan berjalan. Berjalan ni tanah datar, mendatar, tak guna tenaga banyak. Salaka ni kita daki. Mendaki, cara orang berjalan, waktu mendaki dan cara orang berjalan di tanah rata tak akan sama. Dan Nabi kata, salaka tariqan yaltamis. Dia lalu jalan yang mendaki tu, yaltamis. Yaltamis ni maksud dia apa? Dia cari dalam keadaan penuh, bersungguh-sungguh dengan sebab benda yang dia cari tu penting. Ada orang dia mendaki, dia penat, dia turun balik. Sebab dia tak nampak apa matlamat aku naik sampai atas. Tak ada apa-apa, aku turun lah. Letih aku turun. Tapi ada orang dia nakkan sesuatu, dia ada matlamat. Dia tahu di sana ada pemandangan yang cantik. Pemandangan je, tak bagi duit apa pada dia. Tapi dia lupakan lelah dia. Dia tahan kelelahan yang ada. Ataupun contoh mudah saya boleh bagi tahu pada tuan-tuan dan puan-puan. Bila mana kita hilang satu benda, hilang benda yang kita hilang tu, bendanya kuantitinya besar. Orang yang hilang duit RM10 dengan orang yang hilang duit RM100,000, cara dia cari tak sama. Orang hilang duit RM10, dia masih lagi ada rasa tak apalah, tak jumpa pun tak apa, nanti dapatlah yang lain. Tapi kalau orang hilang RM100,000, setengah juta, dia tak akan hilang dan dia steady macam cara orang hilang duit RM1 ataupun RM10. Dia cari, dia serabut, dia telefon bank tu, dia telefon polis ni, kok kena scam, kok mana. Dia bersungguh-sungguh. Dia tak akan buat macam cara dia hilang duit RM10 yang anak dia ambil ataupun jatuhkan di mana-mana. Itu beza. Jadi nak bagi faham, menuntut ilmu tu dia kena dengan perasaan seperti itu, baru padan dengan masuk syurga tu. Kalau kita buat lebih kurang macam kita cari duit RM10, kita dapatlah syurga tu, tapi syurga cara RM10 tu lah. Dia tak dapatlah cara orang VIP, tak akan dapat. Jadi itu benda yang kita boleh tengok daripada cabang keimanan. Sebab satu orang tu dibuktikan dia beriman selepas dia mengalami ujian, baru dia kata dia ni beriman. Tengok para sahabat, dia orang tahu dia orang tu dapat masuk syurga selepas dia orang hadapi kesusahan. Ahlu Badar yang berperang dalam bulan Ramadan, perang Badar, mereka itu diberikan kemuliaan selepas dia orang perang, bukan sebelum perang. Selepas menghadapi satu situasi yang sukar. Sebab situasi itu dia orang tak jangka. Perang Badar ni confirm kemenang, tak tahu. Tapi atas tiket patuh sahaja pada Nabi. Tak tahulah menang, boleh jadi akan mati, boleh jadi hilang keluarga, boleh jadi family yang ditinggalkan akan terkapai-kapai. Kalau dia mati, kalau dia cedera, kalau dia tak mati, dia cedera pun dia tak boleh kerja untuk menyara keluarga dia. Tapi Tuhan nak tengok kamu tinggalkan di tepi dulu benda ni. Sebab yang penting ialah mentaati Allah dan Rasulnya. Akhirnya dia orang dapat kelebihan yang besar. Sehingga Nabi sebut Ahlu Badar ini ada kelebihan khusus berbanding orang lain. Dan orang yang tak join perang Badar telah mengalami ribtah, iri hati pada Ahlu Badar, dan berhasrat untuk mendapatkan kelebihan tu pada perang lain. Tapi perang lain tak ada dah. Walaupun perang Uhud pun agak kental dia punya perjuangannya, tapi perang lain tak akan dapat dan tak akan menyamai kelebihan Ahlu Badar. Sebab apa? Perasaan yang telah diberikan. Sebab itulah untuk ilmu letih, tak peduli letih. Mengantuk, tak peduli mengantuk. Itu ialah bab-bab daripada tingkatan iman satu-satu orang dalam mengharungi perjalanan menuntut ilmu, baru dia dapat bahagian yang besar itu. Jadi kita bermohon kepada Allah Azza wa Jalla dan berharap moga-moga kita termasuk dalam kalangan yang lobo dalam mencari ilmu dalam rangka untuk menjadikan kita kumpulan orang yang beriman. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian kita pada durus Ramadan ataupun tazkirah zuhur ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Setakat itu saja, insya-Allah kita akan berjumpa pada minggu depan lah, pada hari yang sama, pada perbahasan yang sama lagi, iaitu 77 cabang iman ataupun Mukhtasar Syu'abul Iman oleh Al-Qazwini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.